Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi berita buruk untuk Parti Bersatu dan khususnya presidennya yaitu Muhyiddin Yassin. Dipetik daripada Harapan Daily bertajuk Bersatu akan tertinggal jauh sebelum PRU 16, kata Puad Zarkasi. Apa pendapat Anda semua? Benarkah dan setujukah Anda dengan kenyataan daripada Puad ini bahwa bersatu akan tertinggal jauh sebelum PRU 16? Atau adakah sebelum PRU 16 bersatu akan mendapat titik baru, peralihan baru untuk mereka menjadi sebuah parti ataupun menjadi kuasa baru yang menjadi kuat semula? Ditambah pula dengan pengunduran diri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Parti Bersatu, adakah dengan kepimpinan baru Parti Bersatu dapat bangkit semula? Ataukah memang benar seperti yang dikatakan oleh Puad Zarkasi, Parti Bersatu akan ketinggalan jauh sebelum PRU 16? Saudara-saudara sekalian, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad dan Puad Zarkasi mengatakan bahawa bersatu tidak akan dapat bertahan lama seperti yang dijangkakan oleh Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin, bahawa parti itu berpotensi untuk pergi jauh. Puad berkata, Hamzah lupa bahawa bersatu kini semakin ketinggalan berbanding PAS yang mempunyai negeri sandaran sendiri. Memanglah kita tahu, benarlah dikatakan oleh Puad Zarkasi ini bahawa PAS lebih berkuasa, PAS mempunyai cakar yang lebih hebat, pengukuhan yang lebih kuat. Kerana mereka mempunyai 5 buah negeri yang ditakbir sendiri oleh 4 buah negeri yang ditakbir oleh mereka sendiri. Selain daripada itu, kita pun tahu bahawa 4 ahli parlimen bersatu telah pun berpaling tadah menyokong Anwar Ibrahim, bukan daripada parti PAS. Saudara Puad berkata bahawa Hamzah lupa bersatu kini semakin ketinggalan berbanding PAS yang mempunyai negeri sandaran sendiri. Bersatu di mana negerinya? Tiada pun. Bersatu juga tidak mempunyai akar umbi yang sendiri dan hanya bergantung kepada PAS, kata kata Puad Zarkasi. Hamzah lupa parti itu kini semakin tertinggal jauh. Bukan sahaja ditinggal jauh oleh PAS, tetapi oleh ahli parlimen bersatu yang akan tinggalkan parti itu, kata Puad Zarkasi. Sebelum ini, kalau Anda masih ingat lagi, Puad Zarkasi pernah meramalkan bahawa 4 orang yang meninggalkan Parti Bersatu itu adalah permulaan. Dan akan ada lagi rentetan-rentetan dan ada lagi ahli-ahli parlimen yang mungkin dalam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 15 orang mungkin yang akan meninggalkan Parti Bersatu dan akan menyokong Anwar Ibrahim, kata Hamzah Zainuddin lagi. Kata Puad Zarkasi lagi, bukan Hamzah Zainuddin tetapi Puad Zarkasi. Kata Puad lagi, Hamzah lupa parti itu semakin ketinggalan atau tertinggal jauh. Bukan sahaja ditinggal jauh oleh PAS, tetapi ahli parlimen bersatu pun akan tinggalkan parti itu. Puncanya bersatu tidak ada akar umbi sendiri, kata Puad Zarkasi. Ia berjaya kerana PAS. Bersatu gagal mengganti UMNO. Bersatu tidak ada negeri sandaran macam PAS, UMNO dan PKR, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Hamzah sebelum ini menggesa ahli bekerja lebih keras untuk parti yang menurutnya berpotensi pergi jauh berdasarkan prestasi pilihan raya lalu. Dalam ucapannya kepada perwakilan parti di Pusat Convention Ideal semalam, Hamzah berkata dalam tempo sesingkat 6 tahun, parti itu mampu memenangi 31 kerusi parlimen. Katanya juga, parti lain selepas 10 tahun tertubuh belum tentu boleh mencapai prestasi seperti Bersatu. Sementara itu Puad berkata, Bersatu akan ditinggal jauh
sebelum PRU 16 dengan wakil rakyat mereka akan mula beralih kepada PAS atau kepada Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim. Ini melemahkan daya juang wakil rakyat bersatu. Mereka akan beralih jika tidak kepada PAS, akan beralih sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata Puad lagi. Bersatu akan ditinggal jauh sebelum PRU 16, ujar beliau lagi. Bersatu kini diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas ia dibawa keluar daripada Pakatan Harapan untuk membentuk Perikatan Nasional bersama PAS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kita ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana pendedahan daripada penganalisis politik yang terkenal ini akhirnya memberikan kelegaan kepada Anwar Ibrahim dan pastinya menjadi berita yang buruk buat pembangkang khususnya Perikatan Nasional dan juga Presiden ataupun pengerusi Perikatan Nasional itu sendiri, yaitu Muhyiddin Yassin. Dengan dipetik daripada Harapan Daily dengan tajuk permainan nombor tidak akan gugat lagi kerajaan Anwar. Jadi maknanya apa yang dikatakan oleh Hadi semalam, yang mana beliau kata Perikatan Nasional masih lagi berusaha memujuk UMNO, memujuk ahli parlimen UMNO untuk menyokong Perikatan Nasional bagi merampas semula kerajaan di Putrajaya. Sebenarnya boleh katalah itu hanya angan-angan mat jenin, angan-angan yang tidak akan dapat dicapai sampai pada PRU 16 nanti, itu pun kalau mereka menang. Hal ini kerana telah pun disahkan oleh penganalisis politik yang memang dipercaya ramai ini bahawa permainan nombor tidak akan gugat lagi kerajaan Anwar Ibrahim. Bahkan sekarang Anwar Ibrahim bukan saja memperoleh 2/3 sokongan di parlimen, bahkan beliau memperoleh sokongan lebih daripada 2/3. Bagaimana mungkin Perikatan Nasional dapat mengurangkan majoriti 2/3 itu? Kalau tak 2/3 pun, Anwar masih memiliki majoriti di Dewan Parlimen. Seorang ahli penganalisis politik berpendapat kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim tidak akan dapat digugat lagi dengan permainan nombor selepas kejayaannya menyatukan 19 parti politik di bawah pentadbirannya. Geostrategik dan Fellow Kanan Akademi Penyelidik Strategi Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hasan berkata, sejak awal pentadbiran kerajaan perpaduan, percaturan nombor menjadi cabaran paling kuat apabila Perikatan Nasional mendakwa mempunyai cukup nombor dan sokongan untuk mengambil alih kerajaan persekutuan. Tapi sehingga ke hari ini, ramalan-ramalan nujum taklah belalang yang mengatakan kerajaan Madani hanya boleh bertahan 3 hingga 4 bulan, semuanya tak menjadi kenyataan. Semuanya hanya auta, bukan fakta. Ia katanya berupaya mengganggu konsentrasi pentadbiran Anwar. Namun Anwar Ibrahim berjaya menanganinya dengan baik sekaligus meyakinkan Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk duduk bersama dalam kerajaan perpaduan. Beliau turut tidak menolak bahawa kerajaan akan bertahan sehingga pilihan raya ke-16. Saya benar-benar berdoa supaya kerajaan yang ada pada waktu ini dapat bertahan sehingga PRU 16. Kerana kalau kita dapat bertahan menstabilkan kerajaan yang ada sekarang ini, tentulah kita juga yang akan menikmati keamanan, kestabilan, kemakmuran negara. Kalau nak sangat memerintah negara ini, jalankan tugas sebaiknya. Sebagai pembangkang, jadi pembangkang yang berwibawa, tunjukkan bahawa anda adalah pemimpin yang layak dipilih, maka PRU 16 akan datang, anda tidak akan susah payah lagi dan anda pasti dipilih oleh rakyat.
Tapi kalau Anda berusaha juga nak memintas, nak menebuk atap, nak menjatuhkan kerajaan, rakyat akan memandang itu secara serong. Cabaran menyatukan 19 entiti politik telah dilalui Anwar dengan sebaiknya. Sebab itu, dia masih mampu bertahan sampai hari ini, kata beliau. Dan adakah ia kerajaan akan terus bertahan? Ya, paling tidak 4 tahun lagi, sehinggalah PRU 16. Kenapa saya berkata demikian adalah kerana keserasian 19 entiti itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mengendalikannya, kata beliau lagi. Paling penting, tidak akan ada lagi percaturan, permainan nombor dari Perikatan Nasional selepas ini, kata beliau. Jika dahulu Perikatan Nasional kata ada yang nak melompat ke PN, tapi akhirnya sekarang yang berlaku adalah sebaliknya. Katanya ketika dihubungi Harapan Daily. Pada masa sama, Azmi Hassan menyifatkan kemampuan Anwar menjaga kestabilan politik dalam negara adalah antara pencapaian paling terbaik oleh pemimpin itu. Ini kerana katanya ia menjadi faktor utama kepada kejayaan menarik pelaburan asing ke dalam negara ini. Mengulas pengumuman Muhyiddin yang tidak akan mempertahankan jawatannya selaku Presiden Bersatu, Azmi Hassan berkata parti itu akan mengalami krisis kepimpinan yang besar. Beliau berkata, sokongan ahli Parlimen Bersatu kepada Perdana Menteri ke-10 bukan disebabkan peruntukan semata-mata, tetapi disebabkan Bersatu semakin hilang hala tuju mereka. Sedang berlaku krisis kepimpinan dalam Bersatu dan hilang hala tujunya. Mereka sekarang tidak dapat menjalankan tugas sebagai pembangkang yang baik. Jadi itu saya nyatakan, bila tak ada serangan daripada Perikatan Nasional ini, maka kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kabinetnya boleh menumpukan perhatian untuk mentadbir negara, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, nak berbincang dengan anda semua, nak bertanya kepada anda semua, adakah dengan pengunduran Muhyiddin Yassin ini dapat menyelamatkan Parti Bersatu atau dapat menghancurkan Parti Bersatu? Kerana seperti yang dikatakan oleh pengulas politik ini, penganalisis politik ini, beliau kata, apa yang dibuat oleh Muhyiddin ini, apabila Muhyiddin Yassin mengundurkan diri sebagai Presiden Parti Bersatu, beliau kata, Azmi Hassan berkata, Parti Bersatu akan mengalami krisis kepimpinan yang besar. Hal ini kerana penganalisis politik sudah dapat menghidu wujud beberapa kem dalam Parti Bersatu yang berlainan pendapat. Yang paling ketara ialah mungkin kem Peja, Faizal Azumu, dan satu lagi kem Hamzah Zainuddin. Dan tidak mustahil ada kem-kem yang lain, termasuk Wan Saiful, Wan Jan, dan ramai lagi. Termasuklah pemimpin Bersatu dari Sabah seperti Ronald Kiandi. Kita tidak tahu apakah kesannya dan apakah krisis kepimpinan besar yang bakal berlaku selepas minggu ini kerana telah disahkan Muhyiddin tidak akan mempertahankan jawatan sebagai Presiden Bersatu. Apa pendapat anda semua? Adakah anda juga setuju bahawa Muhyiddin patut meletakkan jawatan? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.